buat mereka. So, jom semua kita berzakat bersama di Zakat Selangor. Sekarang ni mudah je. Bayar online, tak pun download app Zakat Selangor. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu kembali dalam MG Flash 20 Disember bersama saya Nur Ayuni Johari. Berita utama. Kerajaan memutuskan untuk menangguhkan pindaan rang Undang-Undang RUU Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit pindaan 2021 Akta 342 bacaan kali kedua dan ketiga ke sesi Dewan Rakyat akan datang. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata, keputusan dibuat berikutan saranan Jawatankuasa Pemilih Khas untuk kerajaan menangguhkan pindaan berkenaan. Oleh demikian, saya telah bentang pada Jawatankuasa Pilihan Khas tadi segala butiran dan perincian berkenaan dengan pindaan ini, termasuklah peraturan dan juga garis-garis panduan yang diperlukan dalam pindaan. Dan kita juga telah mendengar pandangan daripada kumpulan pakar yang telah memberi cadangan dan juga nasihat kepada Jawatankuasa Pilihan Khas. Dan saya telah dimaklumkan oleh pengurusi Jawatankuasa Pilihan Khas Yang Berhormat daripada Bandar Kuching bahawa Jawatankuasa Pilihan Khas telah membuat keputusan sebulat suara minta saya untuk tangguhkan pindaan ini, bukan disebabkan tidak disokong secara dasarnya ataupun perkara-perkara substantif yang sebahagian besar telah pun dipersetujui. Cuma ada beberapa detail yang masih lagi perlu sesi yang akan datang supaya dapat dipersetujui bersama. Khairi berkata demikian dalam sidang tambahan Dewan Rakyat hari ini. Tambah beliau, pindaan Akta 342 amat penting untuk diterima rakyat kerana ia berkaitan dengan langkah-langkah kesihatan awam yang bukan sahaja diperlukan kerajaan untuk menangani penularan COVID-19 tetapi juga penyakit berjangkit lain. Sebelum ini, KKM mencadangkan untuk menaikkan kadar kompaun sehingga RM10,000 berbanding RM1,000 untuk individu yang melanggar SOP, manakala kompaun sehingga RM1 juta dikenakan kepada syarikat yang melanggar prosedur itu. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah sebelum ini berkata, terdapat 5 pertukaran baharu dan 5 pindaan dalam RUU berkenaan bagi memastikan kesinambungan penguatkuasaan pertukaran mengikut ordinan darurat. Terdahulu, sidang tambahan Dewan Rakyat pagi tadi ditempohkan selama 15 minit oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun bagi memberi laluan kepada proses libat urus RUU pindaan Akta 342. 181 mangsa banjir di seluruh negara disahkan positif COVID-19 selepas saringan dilakukan di Pusat Pemindahan Sementara PPS dan angka itu dijangka meningkat dalam masa terdekat susulan situasi banjir yang melanda negara. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata, kebanyakan kes jangkitan wabak itu adalah melibatkan kategori 1 dan mereka telah dipindahkan ke hospital, pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 PKRC serta pusat pemindahan khusus. Ada 206 bilangan mangsa banjir yang kontak rapat, 206, dan mereka ini sama ada dipindah ke PPS yang khusus ataupun kepada PKRC ataupun kepada stesen kuarantin ataupun dihantar ke hospital. Jadi Kementerian Kesihatan Malaysia menjangkakan disebabkan bencana banjir ini mungkin akan berlaku peningkatan kes disebabkan keadaan pemindahan yang terpaksa dibuat dalam keadaan yang sangat-sangat berisiko tinggi dan mungkin ada langkah-langkah kesihatan awam yang tak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Kita memahami sebab keutamaan dalam kita menyelamat mangsa banjir ini adalah untuk menyelamatkan mereka dan kadang-kalanya memang tidak dapat dielakkan beberapa perkara yang sepatutnya dibuat dalam langkah kesihatan awam tak dapat dipatuhi. Kita faham. Contoh, tidak ada pelitup muka dan sebagainya. You're rescuing people from the flood. That is the priority. So kita faham, cuma kita bersiap sedia. Mungkin akan berlaku kenaikan kes disebabkan beberapa langkah-langkah kesihatan awam memang tak dapat dipatuhi disebabkan keadaan banjir.
Khairi berkata demikian pada sidang media di Parlimen hari ini. Tambah beliau, Kementerian Kesihatan akan menambah baik aspek sistem kesihatan awam dan kesiapsiagaan di semua negeri bagi berhadapan risiko kenaikan kes penularan COVID-19 pada waktu ini. Hasil saringan setakat jam 11 pagi tadi, seramai 117 kes positif dikesan di Selangor, Pahang 52, Kelantan 6, Kuala Lumpur 4 dan masing-masing 1 kes di Melaka serta Negeri Sembilan. Bomba berjaya mengeluarkan seorang warga emas yang tertimbus dalam kejadian tanah runtuh di Jalan Palim Bayam Indah, Kampung Sungai Penchala tengah malam tadi. Komando Operasi Kanan Penguasa Kanan Bomba 1, Khairul Azwan Ibrahim berkata mangsa berusia 70-an yang cedera di bahagian kaki telah dihantar ke Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM untuk rawatan lanjut. Beliau berkata seramai 15 anggota dan pegawai bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Taman Tun Dr. Ismail dari Seri Hartamas dikejarkan ke lokasi sebaik menerima panggilan pada 1.22 pagi. Menurut Khairi Azwan, kejadian itu merosakkan 4 buah kediaman manakala seorang mangsa tertimbus. Katanya lagi kawasan berkenaan telah pun ditutup atas faktor keselamatan. Seterusnya, seorang bekas anggota polis bantuan menangis gembira apabila dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Session Segamat hari ini daripada tuduhan merogol remaja 15 tahun 4 tahun lalu. Hakim Norina Zainul Abidin membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap tertuduh Muhammad Abdul Hafiz Abdul Kadir 31 tahun di akhir kes pendakwaan. Berdasarkan kertas pertuduhan, lelaki itu didakwa merogol gadis berusia 15 tahun ketika kejadian di tepi jalan Taman Perindustrian Lapis antara 8 malam hingga 9.30 malam Mac 2017. Bagi pertuduhan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 376-1 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan sebat jika sabit kesalahan. Mahkamah memerintah jumlah wang tunai sebanyak RM10,000 dibayar semula kepada tertuduh. Timbalan Pendakwa Raya Raudah Mazman mengemukakan 7 saksi pendakwaan sepanjang perbicaraan yang bermula sejak Julai 2020. Tertuduh diwakili Peguam Madan Anandaram. Bekas Pengarah Urusan Khazanah Nasional Berhad Tan Sri Azman Mokhtar dilantik sebagai pengerusi Lembaga Tabung Haji berkuat kuasa 20 Disember 2021. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Datuk Seri Amrin Awaludin berkata, pengalaman, dedikasi dan kepimpinan Tan Sri Azman mampu memacu kecemerlangan entiti itu di masa hadapan. Katanya pelantikan itu juga adalah sebahagian usaha untuk mengukuhkan kemapanan TH dalam pelbagai aspek, terutamanya pentadbiran dana simpanan haji dan pengurusan haji. Ia penting untuk memastikan TH kekal relevan sebagai satu-satunya pengurus haji negara pada tahun-tahun mendatang. Tan Sri Azman adalah pemegang Master of Philosophy in Development Studies dari Darwin College, Cambridge University dan diploma di dalam bidang pengajian Islam dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIEM. Selain itu juga, beliau adalah Accountant Bertauliah Fellow of Association of Chartered and Certificate Accountants ACCA dan Chartered Financial Analyst CFA. Beliau menerajui Khazanah Nasional selama 14 tahun sehingga 2018. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa. Hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.